Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam dan selamat petang kepada semua follower follower TV Tok Mut. Ustaz Zahir kata apa ni, page Tok Mut ni dah boleh jadi TV, nak ikuti perkembangan dulu Tok Mut jadi saya agak macam tu mengucapkan lah. selamat yalah, saya mengucapkan selamat menonton kepada semua yang baru yang memasuki page Tok Mut ni. Yang mana pada petang ini saya apa orang panggil menyusup ataupun menyelit lah. Jadi oleh kerana Ustaz Zahir mungkin ada ketentuan-ketentuan ada ataupun kesibukan, jadi saya menyelit lah untuk menyambung perbincangan yang telah diaturkan oleh Profesor Emeritus Dato' Dr. Mahmud Zuhdi dalam page ini, iaitu gagasan Asas 20 yang dibawa oleh Hassan Al-Banna, yang mana saya rasa saya tak perlulah untuk mengulas tentang Asas 20 itu secara umum kerana telah pun 4 minggu yang lepas telah pun dibincangkan oleh Ustaz Zahir, dan kita telah pun memasuki pada fasa ataupun asas yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok kepada tajuk yang dipaparkan sejak semalam, maqasid syar'iyyah sebagai asas pemerintahan negara mengikut pendekatan semasa. Oleh bagaimanapun saya nak bawa sedikit tentang usul yang kelima yang telah digagaskan oleh Hassan Al-Banna rahimahullah taala ni. Dia kata wa ra'yul imam wa ra'yul imam wa na'ibihi ففيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة وفي مصالح المرسلة معمولا به ما لم يصدم بقاعدة الشرعية. Lebih kurang macam itulah tentang pandangan ataupun keotoritian pemerintah pada sesuatu perkara, sama ada ia berbentuk nas daripada nas-nas Al-Quran dan sebagainya ataupun tidak ada nas. Jadi ia juga berkaitan dengan mungkin situasi semasa, adatnya dan sebagainya, mengambil kira suasana dan sebagainya, pandangan yang sangat baik. Tapi pada petang ini kita nak mengaitkan dengan tajuk yang dipaparkan di Facebook tu adalah Al-Fadil Saibus Samaha Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid. Apa khabar Prof Datuk? Sihat Datuk? Baik, alhamdulillah. Dan bersama kita juga adalah Al-Fadil Saibus Samaha Dr. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid. Dr. Kamil sihat Dr. Kamil? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi petang ni saya datang balik ni. Boleh ke saya selit-selit ni petang ni? Alhamdulillah. dah lama mana. Al-maklum lah sekarang ni COVID. Jadi Cuma Ustaz, kami ni panggil Al-Fadil sudahlah. Sebab sahih bersama tu yang marah di mufti ya. Kita ni orang bawah. Tak apa. Nampak tu tuan-tuan dan puan-puan, betapa tawaduknya dua orang yang kita sangat terkenal. Sebenarnya tuan-tuan di luar tu yang ramai anak-anak murid ataupun follower Datuk tu tak ada masalah. Bahkan sebenarnya kena tambah lagi tu Sahibus Samaha wal Fadila wa. Okey Datuk, minta maaf lah tapi saya sebagai penghormatan kepada Datuk lah. Bergurau. Okey. Jadi dalam perbincangan gagasan Asas 20 ni, jadi saya rasa sebahagian daripada pengikut ataupun pendengar-pendengar dah pun mengetahui tentang gagasan ini, dan saya ingin pembukaan ni saya nak serah kepada Prof Datuk untuk
terbalik saya bukan tanya. Jadi saya terbalik. Jadi saya nak bagi tajuk ini untuk Prof Datuk membawa kita kepada tajuk ataupun perbincangan kita pada petang ini, supaya dengan penerangan ataupun mukadimah daripada Prof Datuk ini sama-sama untuk kita teliti dan fahami mungkin apa yang bakal dibawa ini adalah bertepatan dengan kaedah kita di Malaysia ataupun zuruh kita semasa. Dan share dulu tuan-tuan, share dulu sebelum supaya lebih ramai lagi yang sampai ataupun dapat tahu maklumat kita pada petang ini, walaupun dah biasa yang tuan-tuan. Terima kasih kepada yang setia dengan TV Prof Datuk ni. Saya bagi pihak Prof Datuk mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Jadi share di grup anda, share di rakan-rakan anda, share di WhatsApp, share di Telegram dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadil. Saya ubah balik itu. Itu yang istilah sebenarnya. Bahawa rumput itu, Ustaz, rumput itu bagaimana cantik dan segar sekalipun dia tetap rumput. Allahu Akbar. Okey, sambung Datuk perbincangan kita pada petang ini. Saya minta Datuk bawa lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta, silakan. Ya, jadi sebelum daripada kita sebab kita takut para penonton kita lupa, bukan duduk dalam kelas ni kan, dia orang tak pegang kitab juga. Jadi saya kena review sikitlah. Asas yang pertama dulu ialah bahawa Islam itu adalah syumul, iaitu komprehensif dan universal, iaitu sesuai untuk semua zaman dan tempat. Itu penting. Imam Banna menekankan soal Islam suatu gagasan yang syumul, ialah agama dan ialah negara, ialah dogmatik dan ialah intelektual. Segala-galanya ada dalam tu. Satu campuran yang unik di antara Tuhan, manusia dan alam dalam tu. Sebab itu kita kata kalau kita baca Iqra, tak boleh baca Quran saja, kena baca Iqra'il Quran wal alam. Begitu kan? Satu. Kemudian asas yang keduanya, kesyumulan Islam itu perlu berasaskan kepada Quran dan Sunnah. Tak boleh kita nak fikir sendiri. Macam hari ni saya dengar apa tu, agama Melayu tu. Allahnya mengaruknya. Macam orang tak berapa betul. Agama Melayu tu macam ni. Dia punya syahadah pun lain macam tu. Allah, patut orang macam ni tak dilayan lah. Tak ada harga langsung tu. Tak ada guna. Tapi tak apalah. Bagus kat Mufti Perlis kita layan. Jadi asas yang kedua itu maknanya kesyumulan Islam itu perlu dilihat melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dalam tradisi kita sebut Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maknanya bila kata Quran, Sunnah tu termasuklah Ijma' dan termasuklah Qiyas. Kerana Ijma' itu disuruh diperakukan oleh Quran, barulah dia jadi otoriti. Begitu juga Qiyas itu dia tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maknanya Qiyas ni sekadar cara kita membuat analisis. Itu sebenarnya. Kita sebut Qiyas. Orang tak faham. Orang tidak ada metod research di universiti. Ingat Qiyas tu, Qiyas banding antara apa tu, telur dengan terung. Ataupun sama-sama dia kata telur bermula dengan te, terung pun bermula dengan te juga. Sama. Caranya. Ataupun buah limau dengan buah apple sama-sama bulat. Itu bandingan. Qiyas ni maknanya analisis yang berasaskan kepada metod-metod tertentu, berasaskan kepada Quran dan Sunnah. Maknanya bila kata Quran Sunnah di sini, bukan artinya Imam Banna menafikan ijma' dan qiyas. Tapi termasuk semua sekali. Kemudian yang ketiganya,
Imam Banna juga dia tidak bercakap tentang fiqh di sini. Islam yang syumul, kemudian tengok Quran Sunnah, kemudian mestilah diterima oleh hati yang suci murni, iman yang mendalam. Barulah boleh. Kalau keimanan, kalau perakuan itu berasaskan kepada nilai akademik semata-mata, itu pun orientalis boleh. Akademik semata-mata, tapi tidak ada iman. Itu ditolak oleh Hasan al-Banna. Sebab Islam itu bukan soal akademik, tapi soal keyakinan hidup. Kemudian, dia nak menerangkan lagi kepada masyarakat, jangan ada campur aduk di antara apa yang dikatakan Islam yang syumul itu, iman yang mendalam itu, dengan benda-benda yang karut-karut ni, bomo lah, apa tu, benda-benda yang karut-karut ni, itu Jampi-jampi. dalam masyarakat kita, masyarakat Arab ke, masyarakat Melayu ke, banyak benda-benda yang bermula daripada animisme, jahiliyah, agama Buddhism, Hinduism, sebagainya, kena bersihkan. Jadi segala-gala kekotoran zaman yang dihasilkan oleh Buddhism, apa dia, kena bersihkan. Barulah kita boleh bercakap tentang apa yang dikatakan reason ataupun pandangan. Ra'yul imam di sini maksudnya pandangan al-imam, tetapi maksudnya bila imam itu memberi pandangannya, pemerintah tidak boleh memberi pandangan secara sembrono. Terutama sekali kalau dipengaruhi oleh pandangan politik ke, oleh pandangan peribadi ke, kepentingan diri ke, kepentingan orang tertentu ke. Tetapi pandangan imam itu semisalnya dinasihati oleh para cerdik pandai, para intelektual, para pakar, profesional dan sebagainya. Bila al-imam, pemerintah, membuat sesuatu keputusan, dan keputusan itu berasaskan kepada pandangan-pandangan yang berotoriti, atau kata orang Indonesia, berotoritas. Misalnya ulama yang faham Quran Sunnah, satu. Kemudian ulama yang faham tentang nilai sosial, satu. Ulama yang faham tentang manusia, satu. Ulama yang faham tentang persekitaran. Saya sebut ulama itu mana pakar dan ahli-ahli profesional. Betul. Maka berasaskan kepada semua itu, elok juga hari ini kita ambil satu mana, Ustaz bagilah apa-apa contoh dalam hidup harian. Kan? Bila semua berasas pada ini, maka dia mesti dipatuhi dan ditaati. Saya bagi contoh. Bila kerajaan mengisytiharkan besok berpuasa atau berhari raya ataupun sebagainya, maka orang yang tidak berpuasa besok berdosa. Dan dia kena qada puasa dia. Walaupun dia kata saya adalah seorang ahli falak yang hebat, seorang yang ada ilmu sendiri sebagainya. Tak boleh. Islam apabila ada kaitan dengan pemerintahan, tak boleh nak guna pandangan sendiri. Itu pandangan sendiri itu pandangan akademik. Yes. Awak boleh tulis, boleh argue. Sebab itu dalam Islam ni dia kata, apabila keputusan itu dibuat oleh pemerintah, maka pemerintah telah menutup segala pintu pertikaian pendapat. Jadi belum ada pemerintah yang menentukan ketentuan tu, boleh. Kelahiran nak kelahir macam mana pun. Bila dah fatwa keluar, bila dah ada apa tu kita katakan arahan, kita panggil apa tu, arahan daripada kerajaan tu, dah gazette semua sekali, tak boleh. Sebab kita sekarang ni, masalahnya, orang boleh mempertikaikan pandangan mufti dan mahkamah syariah, tetapi orang segan nak mempertikaikan pandangan mahkamah sivil, mahkamah adat. Kalau kita pertikaikan mahkamah sivil dan adat, kita memprejudiskan mahkamah, kita boleh didakwa. Tapi dalam masyarakat kita, orang pertikaikan fatwa mufti, orang mempertikaikan arahan apa tu JAKIM, mempertikaikan apa-apa semua sekali, orang tak segan. Ini satu aspek yang kita perlu perkukuhkan semula, sebab saya katakan dalam negara kita, kita hanya ada orang yang boleh memberi cerita macam burung kakak tua. Cerita apa yang ulama terdahulu kata, tetapi tradisi dalam menentukan hukum dalam realiti kita yang ada itu,
tidak dihayati dengan betul-betul, sebab itu kita tidak dihormati. Oleh kerana itu, sebelum kita bercakap tentang kita nak memperkukuhkan arahan kerajaan sebagainya, kita kena faham bahawa Islam dalam negara kita ini perlu ada literature, kita balik kepada kitab-kitab yang dulu, perlu balik kepada asas Al-Quran Sunnah, dan perlu ada satu tradisi yang boleh menjadikan segala pandangan para ulama dan pemerintah itu dipatuhi oleh masyarakat. Itu landasan yang saya kena beri dulu, kemudian kita bincanglah. Ya, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Prof. Datuk kerana telah memberi pencerahan tentang tajuk kita pada petang ni. Dah terbalik maksudnya supaya ketepatan perbincangan pada petang ini dapat kita sama-sama faham, dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan boleh memberikan beberapa soalan yang boleh saya panjangkan kepada kedua-dua ahli panel pada petang ini. Dan Prof. Datuk tadi telah flashback balik tentang pandangan ataupun ra'yul Imam Hasan Al-Banna daripada asas yang pertama tentang kesimpulan Al-Quran dan sebagainya, tentang hukum-hukum yang dipandang oleh Hasan Al-Banna, yang juga termasuk semua sumber-sumber hukum yang lain termasuk ijma' qiyas. Dan termasuk yang sampai yang terakhir Prof. Datuk dan juga Dr. Kamil bersama Dr. Zahid tentang perkara-perkara yang karut-marut. Dan setelah selesai masyarakat kepada keempat-empat tajuk tadi, barulah kita pergi kepada apa yang dikatakan sebagai ra'yul imam. Dr. Kamil. Ya. Kalau Allah, firman Allah kata ati Allah wa ati Rasul wali amri minkum, kena taat Allah dan Rasul dan juga pemimpin kamu. Tapi tadi macam Tok Mut terangkan tadi, situasi ra'yul imam ni ialah kadang-kadang orang ni macam-macam pandangan, mungkin terlebih pembacaan ke, saya tak tahulah. Jadi boleh Dr. Kamil ayat Al-Quran tadi bertepatan dengan apa yang diterangkan oleh Tok Mu tadi, boleh sambung ataupun boleh nak selitkan supaya sedikit lagi kefahaman yang saya nak bawa para pendengar pada petang ni. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak mulakan dengan bidang maqasid syariah ni. Oh, okey. Ialah satu bidang dalam ilmu usul fiqh. Jadi zaman dulu kalau orang belajar syariah lah, dia kenal Muwafaqah Syatibi. Itu antara kemuncak dia. Kemudian dia terhenti situ, kemudian datang ulama-ulama kemudian ini ialah Syekh Tahir Ibn Ashur. Dan mereka ini telah menulis buku dan dikembangkan oleh golongan reformis seperti Muhammad Abdul Rashid Ridha. Dia ajar di Al-Azhar, dia ajar di Universiti Zaituna. Maknanya kalau orang belajar fiqh, dia belajar benda-benda yang kita kata sebagai juz'iyat. Makna benda-benda detail-detail. Tapi ilmu usul fiqh ni, dia belajar tentang kulliyat, tentang kaedah-kaedah. Jadi kaedah-kaedah ni, ulama-ulama yang belajar tentang ini, dia kena belajar ilmu Quran, dia ada ilmu hadis, dia ada bahasa Arab, yang sampai satu tahap mereka ini mampu untuk membuat ijtihad dan tajdid, membuat pembaruan-pembaruan hukum dan sebagainya. Jadi orang awam yang tak tahu apa satu, kita tak boleh campur. Macamlah kita boleh campur fatwa-fatwa yang dibuat oleh mufti-mufti atau ahli-ahli fatwa yang mempunyai autoriti daripada pihak kerajaan, daripada pihak pemerintah, mendapat tauliah daripada sultan untuk membuat fatwa-fatwa dan sebagainya. Jadi dari segi sensitivitinya, macamlah kita kata pandangan-pandangan doktor pakar yang menyatakan katalah vaksin boleh guna dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang kampung, kata tak payah vaksin lah,
baca keluar Allah ke, makan rumput mana-mana ke, makan daun kayu ke. Itu perbezaan antara doktor pakar dengan pemuka kampung. Sama juga dengan mufti-mufti yang faham tentang maqasid syariah, yang faham tentang Quran hadis, berbanding dengan kita yang tajwid tak ke mana, bahasa Arab tak ke mana, ulum hadis ulum Quran pun tak belajar. Jadi begitulah antara bulan dengan pelita di rumah kita saja. Itu kena faham supaya kita tak campur urusan orang. Kalau saya campur urusan doktor, walaupun saya adalah nama doktor, tapi doktor saya ni doktor lain. Doktor tak ada cocok. Doktor hospital. Jadi habis rosak sistem. Itu penting Ustaz sebagai asas. Ya, okey. Ya. Maqasid syariah. Oh tu sedap orang dan juga untuk hamil ni. Itulah. Jadi dia rupanya dia usik sikit. Orang tak pakai fatwa Tok Mufti. Macam mana ni? Nak pakai fatwa Ustaz Razak ke? Ustaz Cabuk ni. Ataupun Tok Bomo Kampung ke macam ni. Pakai rumput dengan kul huwallah. Boleh berubah. Macam mana ni? Kecuali kalau kita rasa dah mufti tu terang-terang bahlul, tu boleh lah. Iyalah, Ini mufti tapi masih waras tak payah nak bangkang. Tak mungkin lah. Saya rasa Malaysia mempunyai kumpulan mufti yang teramai di dunia. Yeah. Kalau negara-negara lain, satu negara satu mufti je Datuk Prof. Betul. Tapi Malaysia mufti ni kalau ada 16 negeri 16 mufti. Takkan tolol kot. Okey lagi cocok semua kan. Okey tolol semua. Banyak ada yang waras. Jadi sudah tentulah Prof Datuk tadi saya patah balik Prof Datuk punya asas tadi tentang kepemimpinan tadi dan juga orang kata apa mufti ataupun imam dia punya kolaborasi ataupun di mana ke aulawiyat yang kita perlu faham. Kemungkinan imam ni ada dalil, pemimpin ni ada kemungkinan kongres, parlimen dan sebagainya. Macam mana Prof Datuk nak memulakan? Okey, silakan. Saya nak kaitkan antara usul Hasan Banna ni dengan maqasid syariah yang Prof Kamil yang Dr. Kamil bangkitkan tadi. Okey. Ya, betul. Saya baca teks dia kan. Dia silakan. kata pandangan pemerintah dalam hal-hal yang tidak ada nas Quran Sunnah yang jelas dan dalam hal-hal yang borderline dan dalam soal-soal kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang tidak ada jawapan yang jelas daripada Quran Sunnah perlu dipakai. Ma'mulun bihi, mana perlu dipakai selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah, kaedah syariah. Di sini saya nak cuba bersihkan pandangan para ustaz kita. Malam yastadim biqaidah syariah, selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bukan dengan kawaid fiqh. Ini pokok ustaz itu dia punya point dia. Dia tak faham beza antara kaedah syariah, prinsip syariah dengan kaedah fiqh. Dia kata kaedah fiqh. Kaedah fiqh ni bukan asas hukum. Kawaid fiqh ni macam kita katakan pepatah. Bila dulu zaman dulu kan orang belajar fatwa tu ada beribu-ribu fatwa, di mana nak hafal. Maka katalah para ulama yang besar-besar, kita buatkan berasaskan kepada kita buat 10 kaedah, 10 bakul. Boh dan ni, boh dan ni, boh dan ni. Sebab tu kadang-kadang satu kaedah fiqh tu prinsipnya ada 3 dia punya prinsip tu. Tetapi perkecualiannya ada 12.
Sebab ini saya nak clear kan, kaidah syariah di sini prinsip hukum, bukan qawaid fiqh. Okey? وقد يعتبر بحسب الظروف والعهد والعادات. Kadang-kadang dia kata hukum-hukum tu boleh berubah. Bila ada perubahan adat, dia boleh berubah. Zuruf. Zuruf. Bila dia ada perubahan sekitar, zuruf persekitaran kita tu kan. Musim banjir dengan musim kemarau dah beza dah. Orang nak pergi, orang penanam padi, masuk dalam paya pergi mencedung padi. Beza dah dengan orang duduk di supermarket berjual apa semua sekali itu. Takkanlah orang pergi cedung padi kena pakai stocking juga. Dah tua dah lagi, kaki kemutu lagi. Ini kadang-kadang kita kena ambil kira persekitaran yang ada. Wal aslu fil adat fil ibadat, ini dia bagi peringatan ni, kecuali dalam hal-hal yang ibadat. Dalam hal ibadat ni dia tidak boleh banyak berubah. Walaupun berasaskan kepada adat dan sebagainya. Sebab tu kita katakan hal-hal ibadat sifatnya dogmatik. Hal-hal yang berkait dengan kehidupan biasa sifatnya analitik. Kita boleh analisa berasaskan kepada zuruf, adat, persekitaran. Itu cantiknya Islam itu. Jadi dia bukan statik macam tu. Cuma malangnya pokok guru kita dia memberi fatwa berasaskan kepada kitab-kitab klasik secara statik dan tidak fungsional. Itu yang kita perlu kita tekankan sikit. Okey. Terima kasih Datuk. Kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, terutama rakan-rakan saya ustazah tu kan. Lam yastadim bi qaidah syar'iyyah, bukan qawaid fiqh. Itu point dia. Saya pun baru perasan ni. Prof Datuk, saya secara peribadi pun jadi maknanya kecelaruan ialah kita ni orang agama ni kan. Jadi kecelaruan pada kefahaman kadang-kadang dari segi lughawi yang sebenarnya mempunyai pemahaman yang sangat luas walaupun ringkas. Jadi implementasi tadi yang menyebabkan kecelaruan yang dirasakan betul. Dia rasa macam betul tapi sebenarnya macam Prof Datuk kata tak betul. Betul Kamel? Nanti nak celah Ustaz kan? Nak celah sikit dah. Boleh silakan. Ni macam kawan-kawan kita di bank lah, pokok dalam sektor perbankan. Saya tengok bila dia bagi alasan, ada asas. Asasnya ialah kaedah fiqh sekian. Orang Malaysia ko, orang Timur Tengah ko, orang mana-mana hok pokok bank ni ada asasnya ialah kaedah fiqh. Kaedah tu maksim, bukan asas syariah. Maknanya macam saya kata tadi lah. Tapi kita kena baikilah sikit ni supaya kita lebih menolak fiqh tu ke depan lah. Okeylah, takat tu nak celihnya. Itu poin yang menarik tu apa Prof Datuk supaya benda ni sebenarnya dapat dibetulkan balik dalam pelbagai banyak sektor. Saya nampak tadi. Banyak sektor pengeluaran hukum, producer of the fatwa, lebih kuranglah bahasa saya. Tu. Dr. Kamel ada tu Dr. Kamel tu dia nak tambah tu, saya nampak tu kan. Apa dia tu bisanya. Maknanya syarah kepada syarah ni. Silakan. Hasyiah dia tu. Hasyiah dia silakan. No. Suara tak keluar. Nak minta Datuk confirm lah. Dia pergi mute. Okey, silakan. Bolehkah kita anggap maqasid syariah misalnya tak ada lah Quran, tak ada lah hadis tentang undang-undang lalu lintas jalan raya. Tetapi supaya jalan raya itu berjalan dengan teratur dan tak berlaku aksiden, maka kerajaan demi masalah rakyat membuat trafik, iaitu lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Dan benda tu diwajibkan supaya ikut. Kalau tidak ikut, kena denda. Ini maknanya sebagai contoh dalam bab
muamalah, dalam buat pergaulan hidup kita, walaupun tidak ada dalam Quran, walaupun tidak ada dalam hadis, tapi ijtihad pihak pemerintah memaksa kita untuk ikut sistem jalan raya. Kalau tidak, nak lari 200, lari 150, hari dia buat pula. Di sini 70, di sini 90, di sini 120. Macam mana Datuk? Okey ke? Saya tanya buat lagi ni. Yalah. Letih saya hari ni kalau nak cerita ni kan. Sebenarnya nak suruh mudah bagi kita ni. Bukan orang awam, nak suruh ustaz-ustaz kita ni mudah faham. Kita ada Quran dan Sunnah itu adalah teks. Itu kita kata textual study. Yes. Maknanya, kalau bertentangan dengan apa-apa masalah, kena ambil teks Al-Quran dan Sunnah. Okey. Kemudian ijma'. Kalau bertentangan dengan apa-apa pun, kena ambil ijma'. Asalkan tidak bertentangan dengan teks Quran Sunnah. Okey. Kemudian qiyas. Benda-benda yang ditentukan oleh qiyas. Qiyas ni maknanya kita extend ayat tu. Ayat ni kita katakan misalnya apa ayat gapo kat ustaz? Ayat Quran ni saya pun tak ingat ayat Quran ni apa ayat Quran. Waktu baik kasar ayat hukum ni atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Secara tekstualnya kena taat ke Allah, kena taat ke Rasul. Ya. Ya. Okey. Ijma'-nya mengatakan orang tak taat ke Allah, tak taat ke Rasul tu kafir. Ijma' katanya. Tapi tidak kata Al-Quran tak kata, faman lam yuti'illah wa rasulahu faqad kafara jihara. Misal, tidak kata gitu. Itu maknanya tak ada. Itu kita kata ijma'. Kemudian qiyas ni orang payah ingat, payah faham sikit. Kita extend sikit. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Okey. Allah authority. Ar-Rasul authority, penyampai authority. Maknanya sesiapa yang berperanan sebagai Allah, sebagai pihak berkuasa, pihak berautoriti, maka mestilah taat sebagaimana kita taat Tuhan dan Rasul. Itu kita katakan qiyas. Jadi sabit dengan qiyas ini ialah duduk pada taraf yang ketiga. Maknanya kalau bertentangan 1, 2, 3 macam tu. Jadi itu. Jadi siap ni yang doktor kami kata ni maqasid syariah. Dia tidak nas, tidak ijma', tidak qiyas. Dia kata spirit of the law. Ini. Kalau kacak dengan orang lawyer, dia fahamlah spirit tu. Misalnya, apa tujuan pihak legislatif membuatkan hukum ni? Ada seorang lawyer di kes di Kelang. Dia kata, hakim. Dia lepas orang keluar. Dia kata, apakah kalau saya mendenda pasangan yang berkhulwat ini, kita boleh berpendapat bahawa orang tidak akan lagi berkhulwat? Di soal situ. Maknanya dia melihat kepada spirit itu. Kemudian ada kes masalah perbankan di mana bank ni sekarang ni dia kacau, takut kepada inilah dia menggunakan spirit of the law. Inilah maqasid. Kalau tidak ada nas, tidak ada ijma', tidak ada qiyas apa, dia pergi pada spirit of the law, mana berasaskan kepada reason. Berasas pada reason itu, itulah kepentingannya. Jadi kalau bawa kereta sampai 120 meter, aksiden ada. Jadi buatlah hijau, lampu merah, apa semua sekali, takut aksiden. Itu sama dengan ati Allah wa ati Rasul. Tapi dari segi spirit lah. Itulah. Berpeluh-peluh saya nak royak nak suruh apa. Sebab sebenarnya apa yang dibawa oleh Dr. Kamel ni adalah satu perkara bukan pokok, tapi sebenarnya dah menjadi adat kebiasaan orang-orang kita lah, orang agama ni, betul kan? Jadi maknanya dia nak meletakkan yang saya quote tadi,
al-qaidatus syar'iyyah dengan kawaid fiqh tadi yang Datuk kembangkan kepada perbankan, perundangan dan sebagainya tadi. Dr. Kamil pula dia bawa tadi kan pembawakan maqasid tadi. Dr. Kamil, maqasid syar'iyyah yang nak jaga 5 perkara ni. Macam mana kita nak meletakkan maqasid ni dalam perbincangan kita pada petang ni supaya ia boleh diterima. Kadang-kadang al-maklum lah doktor kan, maknanya pandangan-pandangan ni boleh jadi dia kata ni tak ada nas, padahal macam Prof Datuk kata tadi, dia mesti macam ati Allah wa ati Rasul lah, dia kena berasaskan kepada asas tadi. Ya. Tambah sikit. Contohlah. Ya. Apa musuh yang paling berat dalam hidup kita sekarang ni? Dalam dunia sekarang ni. Di Malaysia. Ada orang kata 3 perkara. Satu, penyakit. Dua, buta huruf. Ketiga, kebuluran. Jadi lain. Okey. Penyakit ni nak tahan dia, supaya dia jangan ganggu kita, kena sihat. Sihatlah kerja-kerja dia buat oleh Kementerian Kesihatan. Oleh Menteri Kesihatan. Kerajaan terpaksa membelanjakan wang yang banyak untuk kesihatan. Sama juga kebuluran. Kebuluran pula masuk lebat ekonomi supaya rakyat cukup tentang basic need dia. Makan minum dia, tempat tinggal dia, pakaian dia, rawatan dia. Ada juga buta huruf. Buta huruf tu kita buka sekolah. Kita di Malaysia ni bajet untuk pendidikan lah paling besar sekali. Sekolah tu nak bangunan sekolah lagi, gaji cikgu lagi, gaji tukang kebun lagi, kemudahan makan minum budak-budak sekolah dan sebagainya. Jadi maknanya bila kerajaan membuat kementerian-kementerian ini, maka dia juga bolehlah masuk dalam apa kita sebut sebagai maqasid syariah. Sebab maqasid syariah ni nak juga lawan orang-orang yang berfikir warak, dia kata tak ada dalam Quran, tak ada hadis. Tapi bila benda tu kita kata tidak bercanggah dengan Quran, tidak bercanggah dengan hadis, bila kerajaan buat, maka dia merupakan maqasid syariah yang kena diterima. Ya. Sedap ni. Okey, kita buat gojek Ustaz hari ni boleh ke? Nanti. Okey, boleh. Sekejap. Sekejap tu. Saya nak pergi pada Dr. Kamil tadi. Saya pula nak buat contoh, boleh Boleh Prof Datuk? Saya nak buat contoh. Okey. Okey, contoh maqasid syariah tadi, satu perkara yang difikirkan baik, yang telah keluar satu perundangan atau hukum lah. Betul Contoh. Jadi kalau saya nak bagi contoh sekarang ni di masjid. Ni panas ni Datuk Prof Datuk. Okeylah, biar panas gilah. Tak apa, doktor pun kena komen ni. Saya minta dua-dua pandangan ahli-ahli. Jadi contoh sekarang ni dia ikut negeri lah Datuk tapi kebanyakan negeri telah mengeluarkan undang-undang bahawasanya solat itu kena dijarakkan. Maqasid tu maqasid lah. Tapi kawaid fiqh dia, kalau saya salah dia kena dirapatkan solat tu. Tapi itu min tamamis solah dia panggilkan. Sawu sufufakum inna tasawuf sufuf min tamamis solah. Tapi sekarang ni macam saya Ustaz, macam mana pula mufti Dr. Kamil sebagai mufti ni pergi suruh anak jarakkan solat ni kan? Walaupun Dr. Kamil telah pun mendengar pandangan-pandangan daripada Kementerian Kesihatan, daripada Majlis Keselamatan Negara, itu sebagai maqasid lah. So pertentangan maqasid dan juga syarak ataupun ra'yul am. Boleh kalau dapat saya letakkan dia punya istilah tu. Macam mana pandangan Prof Datuk? Silakan. Nanti Dr. Kamil sambung. Di mana-mana, tak kisah. Dia pandai tikoh tu. Okey, silakan. Ini. Kita cakap tadi tekan spirit. Spirit of the law. Yes. Spirit of the syariah. Dia spirit ni benda yang kadang-kadang subjektif. Kita rasa macam ni, kita rasa macam ni, kita rasa macam ni. Itu spirit. Misalnya kita kata,
Tomeh kau uduh orang ni. Sedap kau tidak sedap gula ni. Kadang benar-benar tu spirit tu benar subjektif, benar subjektif. Kemudian dia ni pula, sebab tu maqasid syariah ni sebenarnya tidak ada 1, 2, 3, 4 asalnya. Kita kalau tidak nas, tidak ada apa sama sekali, kita guna spirit of syariah. Apa dia spirit of syariah tu? Alah, rahsia syariah, hikmah tasyrik dia, apa semua sekali. Lepas tu mulalah daripada zaman Imam Ghazali, Juwaini, sebelum tu apa semua sekali, baru dibilang satu. Ada ad-din. Yang kedua tu an-nafs. Itu yang masuk yang tu kami sebut dia tu nah. Yang ketiga sekian. Tetapi nilai dia fleksibel. Kalau orang tanya saya sekarang ni, berapa maqasid syariah? Saya tak nak katalah. Tak nak tukar maqasid 5 tu. Cuma saya nak tambah. Dalam keadaan kita di Malaysia sekarang ni, maqasid yang kenanya itu ialah wahdatul ummah. Kesatuan ummah. Kerana dia melibatkan soal survival orang Islam dan Melayu dalam negara kita. Sesiapa yang menentang kesatuan ummah, maka dia menentang ataupun melanggar spirit of syariah. Tak usah kata cerdik sama mana pun. Ya? Betul. Yang saya sakit hatinya kat Malaysia kita sekarang ni, hidup kelahi hidup apa? Orang politik ni bukan bodoh, tahu. Orang politik ni cerdik, tetapi hanky-panky menyusahkan masyarakat, menyusahkan pemikiran masyarakat. Sebab pok-pok awak duk kelahi ni fi jarafin atas faman hama haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Awak akan menjerumuskan masyarakat ke dalam neraka dunia. Baru ni yang jadi masalah-masalah tu pasti dak kelahi lah. Sebelum pilihan raya kelahi, lepas pilihan raya kelahi, nak pilihan raya pula kelahi. Ya. Padahal semua tu tahu bahawa ini merugikan bangsa. Maka ulama mesti, saya nak ajak pok-pok mufti ni bagi fatwa sesiapa yang bertentangan dengan kesatuan ummah, awak mengarut. Kemudian kita para ulama ni wajib bagi tahu kepada semua orang dalam negara kita ni mesti bersatu. Bersatu tu lebih daripada apa-apa. Ini hot bacon sekarang ni tempat tu. Nak suruh kau Dr. Kamil. Ya. Tak apa, silakan. Ya, betul. Silakan Datuk. Kita panas hari ni. Kita kasih panas. Wahdatul ummah itu saya nak kata lebih daripada soal penyakit, lebih daripada soal apa soal. Maknanya kalau nak buat sesuatu keputusan, cari syura. Macam mana? Misalnya kita kata apa ni? Tentang apa ni? Tentang vaksin. Tak vaksin tu. Nak halal vaksin kau, nak haram vaksin kau. Biarlah bincang molek-molek dengan rakyat. Jangan rakyat berkelahi. Awak tinggal kat rakyat berkelahi di masjid dan surau kerana vaksin saja. Yang benar? Betul. Tak boleh menyebabkan masyarakat berkelahi. Maka selesaikan. Kemudian nak buat macam tu, nak macam ni. Biar rakyat tu jelas. Jangan kita membuat sesuatu yang menyebabkan rakyat itu berkelahi kerana kita berkelahi. Kemudian rakyat pula jangan adu domba para pemimpin sampai pemimpin berkelahi. Saya kalau orang nak tunjuk saya nak tunjuk bikin musim ni kan, sebab kita dalam keadaan yang kritikal. Jadi oleh kerana itu, apabila para pemimpin sebelah atas membuat sesuatu dengan kerajaannya, dengan muftinya, dengan para ulamanya, dengan profesornya, bincang sama sendiri. Jangan susik barulah buat fatwa sikit ni. Sebenarnya keilmuan ini ialah milik Tuhan yang Tuhan bagi kepada semua manusia yang ada autoriti dan sebagainya. Bincang semua sekali. Jangan kata saya ni ada autoriti. Nah, saya ni ulama besar, saya ni kerajaan, saya ni mufti, saya ni apa semua sekali. Tak boleh. Dia kena betul-betul bincang. Walaupun rakyat murba sekalipun, Nabi mengambil hati
Soekarno, saya beberapa kali sebut ini, Soekarno. Soekarno mempertikaikan, dia kata dia bukan mempertikaikan, dia kata saya ni sudah berkhidmat kepada masyarakat banyak. Macam mana saya susah nak masuk syurga, kata dia, ditanya ulama. Sedangkan perempuan tu kerana bagi air kepada anjing di padang pasir boleh masuk syurga. Tengok. Nabi bagi tahu kepada perempuan itu, kamu boleh masuk syurga kerana bagi. Maknanya segala perkara baik daripada orang mana pun. Ini saya, kerajaan pun saya nak tegur sikit. Maknanya biarlah lebih terbuka. Jangan kunci mulut. Kamu buat apa semua sekali. Tak nak bincang dengan orang ramai apa semua. Sehingga orang bising semua sekali. Tak boleh. Dia kena ada perbincangan, dialog yang meluas apa semua sekali. Sekarang ni, bila kita buat darurat, apa yang nak buat di belakang darurat itu, buat betul-betul. Tapi bagi tahu rakyat bahawa kita nak ni begini. Ini baru selamat. Barulah selamat bangsa kita. Kalau tidak, bangsa kita akan hancur kerana tak faham apa kerajaan nak buat saja. Hak kerajaan lah. Jadi hak rakyat pula. Mesti rakyat kena faham. Jangan kerana tak sesuai dengan perasaan saya terus menentang. Oh ni kerajaan tahu. Kerajaan Fir'aun. Kerajaan tak betul. Apa semua sekali. Kerajaan pun dia ada IPK, dia ada otak, dia ada ulama, dia ada kepakaran, dia ada apa semua sekali. Awak nak mempertikaikan begitu saja? Ini masalah kita semua sekali. Kita letakkan masyarakat dan negara kita ni sebagai benda-benda macam di pasar malam saja. Itu tak sesuai. Sedangkan orang lain merancang. Orang lain sedang merancang setiap lubang seluas tempurung pun mereka isikan. Kita kena faham bahawa perubahan politik dalam negara kita ini ibarat kita mengosongkan semula rumah yang sudah runtuh, sudah buruk untuk kita baiki. Bila kita baiki, semua orang dijemput masuk. Bila dijemput masuk, kita hidup kelahi sama kita di tangga ni, orang lain dah duduk di balai, di dapur apa semua sekali. Kita duduk kelahi sama kita di tangga ni berebut. Nak masuk ni berebut tulang ni. Ustaz, hak ni saya nak sebut ni. Masalah benda-benda macam ni. Jadi oleh kerana itu, saya mintalah kepada kerajaan, parti pembangkang, parti Islam. Parti Islam ada berapa dalam negara kita ni? Banyak. Berapa Ustaz parti Islam? Banyak. Semua parti Islam. Yang semua keraking ya. Semua keraking Pas serupa UMNO, serupa Amanah, serupa keraking. Tapi jagalah ku anfusakum ahlikum nara. Naam. Dah. Kasar tu. Cukup tu. Pasal cocok ada tu kami tadi tu. Saya punya nanti kejap Tuan Kamil. Saya punya catatan habis dah. Saya punya catatan saya saling tepi dah. Tak apa. Kita bincang jelah. Tak, bukan ni. Yang ni tak tahu tepi dah sebab panas ni, panas. Jadi tapi saya nak mengajak para pendengar Facebook. Yang pertama jangan lupa share-share tu. Ni kalau terlepas ni rugi ni, rugi. Jarang-jarang kita nak dapatkan Pro Datuk marah ni. So bila marah tu itu adalah terbaik pada saya lah. Kan? Belum tengok apa Dr. Kamil marah lagi. Silakan Dr. Kamil. Sambung sikit. Saya nak sambung ni. Satu contoh klasik, dua contoh baru. Satu contoh politik, dua contoh ekonomi. Contoh klasiknya ialah bagaimana Abdurrahman bin Auf. Bila Sayyidina Umar nak mati ya, dia ada ahli majlis syura. Dia kata, ni orang ahli majlis syura tu pilihlah buat kamu. Tapi kalau sama-sama, pilihlah ya Abdurrahman bin Auf di mana dia duduk. Jadi saya baca ni, baru baca ni. 3 hari 3 malam, Abdurrahman bin Auf ni tak tidur. Dia tanya semua orang-orang di Madinah. Masuk wanita yang tudung, budak kecil. Antara Osman dengan Ali ni siapa nak? Sebenarnya Osman, apa Abdurrahman Auf, dia ada kecenderungan kepada Ali sebenarnya. Tapi dia tanya semua tu, 50-50.
sampai akhir sekali pun dah 3 hari dah cakap ni 50-50. Dia pun ambil dah tanya Osman. Dia kata Osman, mau baik aku. Osman mau baik Dia pun tanya Ali, mau baik aku. Ali pun baik dia. Dia pun aku buat keputusan Osman bin Affan menjadi khalifah. Itu maknanya kira dengan diri dia nak kepada Ali. Sebab Ali ni mungkin lebih alim ke, lebih muda. Orang muda. Dia dah survey semua dah. 3 hari 3 malam tak tidur dia. Tanya habis. Daripada orang tua sampai kepada budak, sampai kepada orang muda di mana saja, sampai pada pasar mana. Akhir dia buat satu perusahaan. Itu contoh lama lah. Yalah. Contoh hak baru ni, anak haji tak marah lah ni. Tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam kitab fiqh mana-mana pun boleh letak harga siling. Bagi daging ke, bagi minyak ke, bagi beras. Sebab dalam Islam dia ikut hukum al-ard wa talaq. Kalau ramai nak beli naik harga. Kalau tak ada nak beli, turun. Kalau tiba-tiba kerajaan kata, minyak kena jual RM3.20. Bawang RM1.20. Pasal apa? Maqasid syariahnya, kalau kerajaan tak buat begitu, penjual-penjual ni akan nak harga tinggi. Zaman Nabi tak apa tak buat gitu. Sebab zaman Nabi ni, dia berniaga, dia berkhidmat untuk jual barang supaya orang ramai dapat kemudahan. Dan sekarang ni, penjual-penjual ni, di tas darat. Pokok di tas darat ni, kalau lock dia, biarkan dia, mungkin bawang harga RM12 kilo. Sekarang ni pun daging RM40 atau RM50. Kalau saya tak cut harga dia, tak tahu apa naik. Jadi kerajaan melalui maqasid syariah boleh menetapkan harga siling bagi barang-barang yang kita sebut sebagai asasi. Beras, ikan, daging, apa-apa sajalah. Itulah Dr. Kamil yang dia kata masalih mursalah tu. Dia menjadi asas kepada maqasid syariah tu. Dia punya spirit tu. Itu babu tas'il tu. Jadi maknanya bahan asas tetap harga siling. Kita kena sokong lah tu. Yalah. Jadi maqasid syariah dalam nak kata perundangan ni nanti macam-macam dalam pemerintahan, dalam syariah lah. Cara hidup kita yang cara hidup kita. Ni satu. Syariah lah. Jadi kita rakyat ni pula rakyat ni pula duk marah kerajaan. Kita ni kita tak betul. Itulah masalah. Tak, itu yang saya nak bawa kepada pandangan Prof Datuk dengan doktor ni kepada ketirisan kefahaman ataupun mungkin sepatutnya dia faham macam ni, dia faham macam ni. Saya nampak macam tu. Dia punya cara kefahaman disebabkan peletakan asas dalil tadi tu, imam dalil maqasid ke dalil syar'i ke apa ke, salah ni. Sepatutnya dia macam tadilah, macam saya bawa tadi, sepatutnya buat apa duk dengar hukum ni, patutnya kita kena buat gini, Nabi suruh buat gini. Jadi padahal maqasid pada waktu dan zuruf yang dikatakan dalam asas yang kelima tadi, dia sentiasa mengalami perubahan disebabkan zuruf, adat, tempat dan sebagainya. Ini yang mungkin rakyat ataupun rakan-rakan kita ataupun pembawa undang-undang ataupun pemegang-pemegang tampuk kepimpinan sepatutnya macam Datuk kata tadilah, sebelum Datuk marah tadi, sepatutnya dia kena wahdatul ummah. Kod dia tu wahdatul ummah supaya tidak menjerumuskan rakyat ke jurang, orang kata apa, kita bergaduh sama sendiri, duduk dia. Saya pun baru sekejap tadi. Okey, Doktor silakan. Doktor Kamil dulu. Saya nak confirm daripada Datuk Muk ni. Saya sebab bukan bidang saya ni, Datuk Muk. Pandai dia. Apa hubungannya pula maqasid syariah dengan sadr zara'i? Saya nak buat satu contoh. Betul je kata. Satu contoh. Ya. Belum ni, menteri kita dan Kementerian Kesihatan buat peraturan. Jangan hisap rokok di restoran. Tak boleh hisap rokok di mana-mana. Sebab tu dia harapkan kalau hisap rokok kena tangkap, dia kena denda.
Okey. Tiba-tiba bertukar menteri, bertukar kerajaan. Sekarang ni, rokok kepuk balik dah. Isak di kedai-kedai, di restoran. Dah tak ada undang-undang tu. Dalam masa sehari, 2 hari saja, hancur lebur habis. Macam mana ni? Masuk kodok, makot ada standar zaraib. Dia macam ni. Sebelum cakap standar zaraib ni, saya nak cakap tentang kekacauan orang politik. Ikut rasa. Nak buat undang-undang, buat. Nak rombak undang-undang, rombak. Tak mesyuarat dengan rakyat dulu. Mana tahu harai isap rokok di restoran tu kebaikan pada rakyat atau tidak. Melonggarkan peraturan yang harai rokok tu kebaikan untuk rakyat atau tidak. Pakai buat ya. Buat ni. Oh ni masalah COVID ni kan. Hari ni boleh restoran, esok tak boleh restoran. Pening. Rakyat pening. Jadi soalnya sekarang ni, biar ni, saya nak minta dah sikit kan. Ini pasal untuk mufti-mufti ni kan. Ya. Dah sikit lah. Nah. Ya. Mufti-mufti Saibul Fadilah. Sahibul Samah tadi kan. Saibul Samah. Saibul Samah ya. Semuanya bersifat reaktif. Orang cocok. Cocok. Seorang mufti kita ni kena jadi leader. Dan. Awak nak survive. Awak nak runtuh. Ni tak nak jaga kedudukan surat masa-masa. Allahu Akbar. Kita faham ni. Besok Tuhan soal. Apa mau buat? Ada? Ada menteri agama kita. Allah. Mula apa tu dia lantik sebagai menteri, dia tanya lah tu. Tok Lebah Kapur tu nama apa tu? Hak Terengganu tu. Nama apa tu? Pendakwah kita tu. Ustaz Zaidrus. Ustaz Zaidrus. Oh Ustaz, kalau Ustaz jadi menteri agama apa Ustaz nak buat? Oh dia ni boya ke saya menteri agama, saya sekian. Macam soal dalam bilik kuliah lah, tak nak habis gitu kan. Jadi kita perlu pada orang agama yang proaktif, terutama sekali orang yang ada kuasa, yang ada kedudukan. Sekarang ini orang agama, bahagian agama duduk patak jik. Orang lain ke depan dalam bab COVID saja. Ada? Kita semuanya jemaah betul nak selaras. Selangor macam ni, wilayah macam ni, Kelantan macam ni. Berapa puluh negeri di Malaysia ni. Ini menunjukkan kelemahan orang agama kita. Tidak boleh bagi satu panduan yang betul-betul. Kerana masing-masing reserve. Tak sibukkan mulut, takut orang kata, oh kita ni begini. Tunggu dulu. Tunggu apa semua sekali. Sebab tu saya pernah, agama ni saya pernah kritik. Kita gagal memberi nasihat kepada kerajaan. Ini perangai agama dan negara kita. Kita hanya lebih suka menunggu kerajaan mengarah kita. Barulah. Surat khabar tanya. Barulah. Tapi awak kena pimpin surat khabar. Jangan sahabat khabar. Suruh awak jawab sebagaimana dia nak. Kenapa tak? Sekarang ni bising. Rasuah. Berapa hari? 10 hari habis nak. Bila kata-kata kita kena bincang tentang akar umbi. Susah lah. React. Jadi masyarakat yang para ulama'nya sekadar reaktif. Adalah masyarakat yang mundur. Orang lain desok sekian desok. Makanya kalau ibarat sebuah rumah tadi, orang duduk penuh, dia di bala, orang duduk di dapur, orang duduk di bilik, orang duduk. Kita duduk di benda lah. Di tangga yang kita boleh. Berebut benda tangga tu pula. Saya duga tengok orang-orang politik buat kenyataan. Berkelahi sama dalam parti sendiri, berkelahi dengan parti lain sama parti lain. Saat ni kata nak selut sikit. Orang kata saya ni syarah, orang lain syarah anak-anak murid ni dalam bilik kuliah. Tak begitu, sampai satu peringkat kita tidak boleh sekadar yes man. Kita kena bagi tahu pada masyarakat kita kan. Jadi kita sekarang ni suasana politik yang Tuhan telah beri kepada kita, dan suasana ini
jarang-jarang dapat kita wujudkan. Tuhan kata aku bagi peluang kepada kamu kepimpinan Islam, kepimpinan Melayu. Sekarang ini, mengapa kita tidak pergunakan? Peluang yang ada sekarang ini awak bertikai. Macam berebut tulang antara satu sama lain. Berpakat sama sendiri. Allah kepentingan diri itu letaklah dulu. Ramai orang yang masuk penjara dulu kemudian keluar menjadi presiden, menjadi Perdana Menteri. Yang nak masuk penjara, masuk dulu. Di sana. Kalau ada perkhidmatan, biarlah dulu. Zaharal fasadu fil ard. Kamu iza apa tu bila al-haq wal batil. Sebab idenas. Dan ini iza zaharal haq wal batil. Wa zaqal batil. Perjuangan. Tunjukkan bahawa kita ni tahan menerima risiko perjuangan. Saya nak sebut satu ni, saya nak dengar lagi. Bila malam pilihan raya, Datuk Najib sebagai seorang Perdana Menteri yang dipersoalkan sekian. Dia kata orang tak tahu bahawa saya ada ketahanan diri. Saya nak tengok ketahanan diri jauh mana. Ketahanan diri itu, setakat mana ketahanan diri. Sebab bila orang dia kata saya ada tekad untuk mempertahankan, biar sampai hujung. Itu. Maknanya, okey sajalah. Ini orang-orang Turki itu yang dapat melahirkan tokoh-tokoh yang hebat, yang besar-besar tu. Masuk penjara dulu. Baik, Prof Datuk, saya cuba nak panas ni. Sampai ke bilik ni panas ni. Itulah. Sampai ke bilik ni panas ni. Saya nampak bilik ustaz ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin kita punya follower Tok Mut dan juga mungkin rakan-rakan saya ada di live ni dan juga rakan-rakan Dr. Kamel. Kita yang baru mengikuti, kita sedang membincangkan tentang gagasan Hassan al-Banna tentang asas yang kelima, tentang yang diselitkan tentang maqasid dalam pemerintahan dan sebagainya. Dan rakan-rakan pemerintah yang sedang mengikuti dan juga rakan-rakan ugamawan dan sebagainya. Kalau pun tersentuh dengan beberapa perbincangan ini, sebenarnya benda yang diutarakan adalah tanggungjawab yang seperti mana yang Prof Datuk beritahu, terpaksa kita kena beritahu dan kita kena berada dalam rel ataupun rel agama itu, supaya janganlah kita duduk saja, jangan kita duduk saja, kita just menunggu arahan, bila diketuk baru jalan, padahal benda-benda tu dalam bidang kita dah perlu menyediakan apa-apa kefahaman kefahaman kepada rakyat ini dalam bidang kita, barulah diikuti oleh maqasid tentang pemerintah tadi. Sebab pemerintah tadi mungkin ada yang tak tahu tentang maqasid. Dr. Kamel, Dr. Kamel, mikrofon tu masih lagi off tu, Dr. Kamel. Batuk. Okey, batuk. Panah lah. Tok Mul dah belasak cukup hari ni. So kalau nak redakan sedikit ataupun yalah, kita tadi ada yalah, kita panggil cubit-cubit sayang lah. Saya ni tak apa, orang kata Ustaz Samsin, okey saya boleh terima lah. Tak, orang kenal lama dah Tok Mul. Tapi Ustaz Razak. Ya, saya. Benarnya, silakan. Cubit-cubit Ustaz Muk tu dalam ilmu Islam biasa je. Ya. Bila Al-Juwaini, Imam Ghazali masih buat sempit bab-bab ni, mari Ibn Ashir tu dia peluah lagi untuk ijtihad dan sebagainya. Bukanlah maknanya Juwaini tak bagus, bukanlah maknanya Imam Ghazali tak bagus, tapi itulah ijtihad orang datang kemudian, dia kena berani untuk mengkritik diri sendiri, untuk muhasabah supaya Islam nampak satu agama yang maju, agama yang dinamik, bukan agama yang lembab, bukan agama yang jumuk. Sebab itulah orang tengok Islam ni lembab, jumuk, bukan kerana Islam.
Tapi kerana orang yang pikuk Islam, lembak dia jumuk. Jadi sebab itulah orang-orang yang datang kemudian yang kita sebut sebagai reformis, Muhammad Abdul, Ibn Ashur dan lain lagi yang kemudian kita sebutkan tadi, mereka ni cuba buka jalan kepada kita. Dan mereka ni tak lagi daripada Datuk kata tadi. Mereka, Ibn Ashur kata, menggunakan mazhab Malik dengan kaedah masalah mursalah. Ada yang gunakan istisna Abu Hanifah. Ada yang gunakan qiyas Imam Syafi'i. Jadi mereka masih pegang cerah tu. Tapi bukalah sikit. Orang kata-kata beri. Beri. Beri makna fleksibel lah sikit. Dalam bab-bab yang boleh kita fleksibel. Okay lah. Soal prinsip, peganglah. Masalah kita sekarang ni, prinsip tu kita pergi berinya. Ni apa kita ketak pula. Dia terbalik habis. Ni Dr. Kamil. Saya yang panah hati sangat ni. Panah hati sangat ni. Kita jetik sikit kelak lalu. Jetik sikit kelak lalu. Allah, penakut saudara tu umur. Jadi tak patutlah. Tuhan bagi peluang kepada kita ni hanya sekali sajalah. Kalau kita tak ambil kesempatan pada waktu kita mempunyai kedudukan dan kuasa, kita akan hilang kekuasaan itu. Saya satu masa saya sebut kepada seseorang, saya kata buatlah sesuatu sesudah awak ni berada pada pusat kuasa dan jangan menjauhkan diri daripada rakan-rakan yang sebelum ini. Tetapi apabila kamu hilang kuasa, tak payahlah kamu bersedih. Saya kata betul-betul tanya orang. Lah ni bukan saya tanya, saya berani kata. Saya pernah kata, sesudah awak tidak berkuasa, bahawa awak rasa, rugi tak buat masalah kuasa. Ustaz? Tak siap dah, tak siap. Tak siap kuat sangatlah nak slow down. Ya. Saya memang saya tengah masuk gear slow balik ni. Iyalah. Kan? Saya nak sebut Idrus. Terngiang-ngiang dalam kepala saya tu. Apa Idrus tu Terengganu tu? Satu jawapan yang sungguh cantik, sungguh brilian, sungguh apa semua sekali. Saya nak follow yang tu. Nanti tuan-tuan ikuti perbincangan Menteri Agama dengan Ustaz Azhar Idrus tentang soalan tadi. Kalau sekiranya cuba balik. Ustaz menjadi Menteri Agama, apa yang Ustaz akan lakukan? Betul Prof Datuk? Yes. Saya memang ikuti. Saya memang ikuti. Jadi Menteri Agama tanya, kalau sekiranya Ustaz menjadi Menteri Agama, apa yang Ustaz akan lakukan? Itu soalan dia. Jadi yang tu nanti tuan-tuan balik, tengok balik, faham balik apa yang dimasukkan oleh Tok Mut yang sedang panas saya nak cuba bagi air sekawan ni Tok Mut. Minum dulu. Minum dulu. Ada ni. Minum dulu. Ada. Minum dulu. Lepas tu view pun semakin naik ni. Masa Tok Mut marah ni view semakin naik. Kemudian ada beberapa rakan-rakan ni ada yang menyorok kat belakang ni. Anda tahu kan? Okey, dia kata apa ni? Ashraf Ismail, apa pandangan Prof bila ditanya tentang solat di masjid masa COVID? Tu saya dah cakap tadi. Ikut atas Sultan tiap-tiap negeri, kenapa tak boleh diselaraskan atas arahan yang keluar? Ni pandangan daripada pendengar kita ni. Tentang tadilah yang saya ada perkatakan dengan Prof Datuk tadi tentang penyelarasan. Inilah saudara Ashraf Ismail. Inilah yang sedang dimarahkan oleh. Inilah dia. Orang kita dia takut nak mencipta suatu suasana di mana hujang perlu naik ke langit. Dia kata, hujan turun ke bumi. Tunggulah firman daripada atas. Tapi kita kena bagi nasihat kepada orang atasan. Pakat sama kita dulu. Ni tidak tunggu. Saya permen tak turun lagi. Negeri saya tak turun permen lagi. Orang ketawakan. Orang bukan Islam ketawakan. Islam ni macam ni. Selangor lain, wilayah lain, Kelantan lain, Johor lain. Begini Islam. Kalau macam Islam, tak usah masuk Islam lah, mengarutnya. Allahu Akbar. Saya nak buat dakwah. Saya nak buat dakwah. Bukan orang apa dia kata panggil teknokrat. Kita tahulah ada kalangan tu. Banyak sindiran-sindiran yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam terhadap keburukan cara kita mentadbirkan negara ini yang kita dakwah. Inilah
Islam yang kita nak laksanakan dalam masyarakat kita. Allahu Akbar. Macam mana Ustaz? Macam tu lah. Ya, betul. Hati, macam mana? Ya, jadi maknanya kalau yalah kita pun kita macam saya nak bawa kepada titik tadi ni, kemungkinan ada yang rakan-rakan kita tak perasan macam ni Ustaz, saya jawab dulu dah. Okey, bila boleh. sudah perintah turun, ya, maka kita kena ikut. Baik. Sekarang ni wilayah lain, Selangor lain. Kita kena ikut sebab perintah sudah turun. Tetapi sebelum perintah turun itu, para ulama mesti ada otoriti. Ustaz, dulu kan tak boleh nak semaya jemaat. Saya sebagai seorang Al-Fadil ni, tidak Al-Samahah ni, kita goleklah sikit sebagai pengurusi majlis dakwah. Hendaklah membenarkan kita semaya Jumaat. Ustaz, ada bekas ketua pengarah JAKIM kritik pandangan saya. Dia kata, apa Ustaz Maksudi tu mendahului JAKIM dulu tu? Mulut celupar. Saya pun senyap. Dia kata, nantilah kita buatlah dulu. Sedangkan orang duduk dengar delay. Bila ni. Kan tak? Itu masalahnya. Jadi orang mulut celupar macam saya ni, kadang-kadang kita pun ada perasaan nak mempertahankan agama kita. Dia kritik pula dari belakang. Saya pun senyap lah. Tak nak kelahi lah. Nampak tak? Jadi kalau macam tu. Iyalah, tapi kalau saya nampak kritik Prof Datuk tadi ada asasnya. Asas tu ada sebenarnya. Ustaz, yang tu saya minta kerajaan sekian. Maka kerajaan mula bergerak. Jadi masa tu saya pun tertunggu-tunggu asyik duduk sembahyang Jumaat kat rumah aja masa tu kan. Jadi orang tak tahu yang di belakang tu ada suara Prof Datuk untuk supaya JAKIM dan sebagainya bergerak untuk memberi satu pandangan. Jadi sebenarnya Prof Datuk, saya dah cakap tadi dalam banyak perkara. Dr. Kamel pun dah sebut banyak perkara juga dicontohkan dalam zaman-zaman klasik dan sebagainya. Jadi kita ni dah Datuk kata apa, sementara kita diberi kuasa jawatan dan ini, jadi kita kena melaksanakan. Betul Prof Datuk Jadi dan kita pergi kepada wahdatul ummah tadi ni yang ditambah oleh Prof Datuk tadi tentang maqasid tadi kan. Maqasid ke-6. Yalah, orang baca 5, kita baca 6. Ni jangan main tuan-tuan. Tonton tak share tu yang saya marah. Tonton kena share lah kan. Sebab Prof Datuk, saya tengok tempat-tempat lain dia punya share bukan main ratus ribu lagi. Saya pula nak marah. Sepatutnya TV Prof Datuk ni, ini yang tempat yang kita kena share. Barulah sampai perbincangan kita dengan saya boleh terima tak apa. Sekejap. Serius. Ya, sekejap. Sebab walaupun kita marah ke apa, kita ada asas pertimbangan. Kita berbincang secara ilmiah mengikut agamanya. Bukan macam viral yang ada di media-media sosial ni, Datuk. Dia orang viral kadang-kadang nak dapat view yang tinggi, nak dapat apa benda, tapi kita ni minta viral supaya kefahaman tadi dapat di wahdatul fikr li ummatina ni tadi ni kan, untuk umat kita ni tadi. Apa yang dipikirkan oleh Dr. Kamel tu? Saya pula berbincang. Dr. Kamel. Buik dia lah pula. Ya. Buka balik mikrofon tu, Dr. Kamel. Saya nak gambarkan. Okey, silakan. Betapa luahnya bidang usul fiqh ni yang digarap oleh kita. Jadi masalah sekarang ni, itu yang sedap Dr. Kamel. Selalu maju. Islam selalu dinamik. Tapi kita yang menganut, kita yang mendokong, kita yang menggalah Islam ni macam lelah. Tidak ada tenaga. Dhaif sangat. Sehingga tidak dapat mengangkat diri kita setinggi Islam tu. Macam ikut kita baca Quran.
tapi tidak angkat diri kita tu kepada taraf Quran. Jadi macam budak-budak tadika baca Quran lah. Jadi Quran yang begitu agung, begitu hebat, permata dan sebagainya, dibaca oleh orang yang buta huruf, orang tak ada akal, orang tak ada telinga nak dengar. Jadi macam itulah. Jadi macamlah berutiung lah kita ni. Jadi ini unsur pekah dan sebagainya lagi teruk. Nak bincang pula kawan fake dan sebagainya. Jadi di sini lah kelemahan kita. Dan kalau kelemahan kepada orang awam, kita boleh terima lagi. Tapi kalau kelemahan kepada para intelektual, para sarjana, para ulama dan para yang macam-macam ni, satu kelemahan yang amat nyata lah. Selepas 60 tahun merdeka, kalau zaman kita dijajah tu, kita ada excuse. Kita dijajah. Sekarang ni kita ni nak beli di Mesir, hari ni, esok lusa boleh sampai dah. Boleh baca dalam Google lagi, boleh semua. Ini hujah jari betul-betul. Dunia ada hujah jari, ilmu, buku dan kitab. Kenapa kita malah? Pada baca Iqra. Itulah contohnya. Ya. Jadi alhamdulillah cool sikit. Saya rasa sejuk sikit bila Dr. Kamil bagi pandangan. Sejuk sikit lah. Tadi sebab kalau kita teruskan kepanasan ni, Dr. Kamil terus batuk tu. Nanti susah pula dia nak bagi. Okey Datuk. Ya. Yalah, kita ni memang kita nak janji 2 jam, tapi saya rasa kita dah perfect dah tu. Dah pergi. Jadi saya nak bawa balik kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang tajuk kita. Ra'yul Imam tadi. Suara kuat tu Imam tadi. Fimayah Tamilu. Okeylah. Saya cakap kuat tadi takut ada siapa yang pekak lah. Orang dah dengar dah okey. Tak apa tu okey. Jadi saya nak bawa kepada rumusan, rumusan. Dr. Kamil pun dah, kalau tidak ni nanti banyak kena makan ubat nanti. Jadi maknanya tentang apa yang dikatakan dengan Ra'yul Imam untuk menjalankan pandangan-pandangan ketika pelbagai situasi, kita pandang kepada situasi kita sekarang. Jadi kita nampak pandangan-pandangan tadi tidak ada kolaborasi yang baik untuk menjaga ummah tu tadi. Disebabkan dia membiarkan kita ni bertelagah, apa di masjid, apa semua, tak ada peneguran apa semua. Jadi masing-masing rasa dia betul. Dan kadang-kadang kita pula, kadang-kadang ustazah ni yang menyumbang kepada kecelaruan tu tadi, yang tidak pergi kepada kaedah syar'iyah, bukan kawaid fiqh tu tadi yang saya quotekan tadi. Dan Dr. Mut kata kita kena tambah, selain daripada kita nak menjaga agama, hifzuddin, hifzun nafs, wa hifzul aql wal mal wan nasab wa wahdatul ummah. Akhir tu jadi tuan-tuan kena apa panggil, kena tambah satu lagi. Tapi tambah satu tu ialah fiqh Nusantara. Yalah, itu maknanya conclusion daripada kefahaman daripada yang alim tadi ni tuan-tuan, yang ahli dalam bidang maqasid. Saya tak perlu bagi tahulah. Jadi maknanya kepakaran maqasid tu ada. Jadi apabila kefahaman itu ada, jadi akan terkeluarlah satu lagi kaedah yang mana kita lebih faham. Jadi saya nak minta Prof Datuk merumuskan di mana-mana sahaja dalam perbincangan kita pagi ni. Cukup-cukuplah Datuk. Saya pun nak coolkan dengan air yang secawan ini. Dengan air secawan ini saya minta Prof Datuk merumuskan. Silakan Prof Datuk. Okeylah. Saya macam dalam kelas lagi ni dah. Macam dalam kelas lah untuk orang kata saya backend pada kita tidak backend lama. Tapi ini kelas saya ni. Jadi kelas saya ni untuk penonton saya lah. Dia macam ni lah. Jadi Imam Hasan Banna sangat-sangat menekankan penghormatan kepada pemerintah. Bukan nak canggah main-main dah. Dengan syarat bahawa pemerintah itu mengambil kira segala faktor dalam masyarakat kita, dalam masyarakat dia, kemungkinan, probability orang tu boleh memberi nasihat dan sebagainya, dan jangan sekadar
hanya boleh bergantung kepada orang kata batuk lepaskan beguk di Batuk di tangga. tangga. Ya. Batuk di tangga. Tak. Jangan kita hanya bertenggek atas satu bendul sahaja. Ramai lagi masyarakat. Saya tengok sekarang ni, misalnya, masalah COVID lah. Dah kacau bilau. Ada orang memfatwakan, ada orang memberi pandangan apa tu? Yang nak cocok orang, yang kita nak cocok tu apa tu? Vaksin. Vaksin tak halal. Okey. Kemudian tiba-tiba tubiklah Mufti Pahang. Mufti Pahang pun bercakap seorangnya. Itu pun react. Itu kawan baik saya tu, saya suka kat dia, saya suka. Tapi react terhadap pertanyaan yang dibuat oleh surat khabar. Mengapa mufti-mufti semua tidak berpakat bawa kenyataan bersama? Kena ada inisiatif. Buat kenyataan bersama supaya tidak digugat. Nak buat kenyataan bersama takut tuanku marah. Tuanku tak marah kalau benda tu bagus. Kita pun biasa dengan tuanku, kita tahu dah tuanku akan menerima nasihat daripada mufti. Tapi kalau mufti tak nasihat, duduk diam macam mana? Tak nak angkat dah. Okey, tak angkat. Jadi saya cadangkan para mufti supaya buat kenyataan bersama semua mufti yang ada dalam negara kita ini, mufti UMNO ke, mufti PAS ke, mufti apa tu ke? Yang apa tu? Apa tu? Parti kepada gitu. Parti PKR ke, mufti keadilan ke, mufti apa? Buat politik tu. Ini kami, ini orang agama. Politik apa kami? Kami duduk bersekali buat kenyataan bahawa untuk menentang COVID ini tidak ada halangan, malah berkewajipan kita menerima ini solution yang dipikir oleh kerajaan kita, oleh pemerintah kita. Kita kena bagi keyakinan selagi dia tu pemerintah. Betul kan? Kemudian, bila ada sesuatu hukum dalam masyarakat dia mesti fleksibel. Dan mufti pun sebelum buat keputusan hukum tu, mufti memang dia dengar dah daripada pakar tu, pakar dan sebagainya. Kemudian pihak perubatan. Pihak perubatan. Mengapa menjadikan masyarakat dikacau bilau? Dalam WhatsApp tu macam-macam, ini boleh, ini tak boleh. Ini bukan satu masyarakat yang teratur. Buat satu rumusan persidangan sesama. Buat secara tolak ansur bagaimana sepatutnya solution yang baik. Ini dah awak bagi pandangan awak. Orang ni pada mana je berkacau bilau habis. Sedangkan masyarakat lain, kelompok lain dalam masyarakat kita steady. Ini sekarang ni. Anak-anak kita yang tak boleh belajar melalui online. Berkiu. Padahalnya orang kaya malamuk-lamuk dalam masyarakat kita. Mengapa orang kaya kan tak tolong? Tak malu kepada orang. Kita sedang menjadi kaya raya, tak tolong budak-budak ni. Tak ada COVID, tak ada gadget, tak ada apa semua sekali. Internet tak ada. Internet tak ada, gadget ada. Macam mana awak boleh duduk diam? Tidakkah ini akan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rezeki kepada awak sementara ni? Nanti mati dulu, baru nak jawab dalam kubur, tak boleh jawab dah. Ini sebenarnya. Jadi mengapa Ustaz saya tidak diperpeluh-peluh? Saya hanya nak menyampaikan hasrat saya kepada pakar-pakar dalam masyarakat kita, pakar agama, pakar saintis apa semua sekali, buat satu standard pendapat bertolak ansur sama sendiri, nasihat raja, nasihat kerajaan dan nasihat rakyat. Habis. Solid masyarakat kita. Dari segi politiknya, dari segi kepakaran, dari segi apa, barulah kita boleh mencapai kejayaan, barulah kita boleh bercakap tentang hasrat Imam Al-Banna untuk menaikkan taraf Islam dalam masyarakat dunia ini. Ini yang betul. Kemudian kita kena ngambil kira semua sekali. Jadi saya nak ulangkan, Tuhan iaitu Quran Sunnah, manusia, intelektual dan kepakaran, persekitaran hidup dan sebagainya. Jadi kumpul tiga-tiga ni. Mengapa tidak boleh kita berpakat, bertolak ansur sama sendiri? Ini politik pun kelahi, kepakaran COVID pun kelahi, tentang ulama pun tak selaras, kemudian tidak betul-betul nasihat kepada kerajaan, kepada apa tu istana dan sebagainya. Jadi apalah kita duk buat?
Saya ingat orang tua macam saya ni, tak patut Ustaz kecek sampai berpuluh-puluh. Dr. Kamil sampai batuk tu. Okeylah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya kalau ikutkan sampai pukul 6 ni sekarang, sampai maghrib ni perbincangan, tapi kadang-kadang yang seronok tak tengah makan sedap ni Prof, kita kena berhenti. Betul. Kita tak boleh selesaikan sebab sebab mesej yang hendak disampaikan oleh Prof Datuk bertepatan dengan tajuk kita ni saya rasa dah sampai. Jadi bila dah sampai tu, kalau kita nak lajak ke depan lagi boleh, tapi nanti mungkin akan lebih terguris, ada insan-insan yang al-maklum lah, tapi walau bagaimanapun perbincangan ilmiah ini adalah bebas tuan-tuan dan puan-puan. Dan sangat ikhlas bagi sudut ilmuwan atau academician seperti Prof Datuk dan Dr. Kamil, yang sebenarnya tuan-tuan pun dah tengok TV Prof Datuk ni, malahan ada macam-macam lagi telahan-telahan ataupun pandangan-pandangan oleh Prof Datuk yang kita telah pun sampai kepada kefahaman tentang gagasan Asas 20, tentang usul yang kelima ni, tentang Ra'yul Imam. Dr. Kamil, saya minta untuk menutupkan secara orang kata apa, kita dah mula mengalir balik, slow balik ni untuk bolehlah, ni sebenarnya panas ni dekat dalam grup ni dah macam-macam ni. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sebab saya tak boleh nak bacakan. Mungkin insya-Allah nanti saya akan cuba minta bantuan untuk menjawab, tapi bendanya tak lari Prof Datuk tentang apa yang kita bincangkan juga, cuma tajuk je saja berlainan, dan ada yang terlalu politik yang terlalu dalam. Saya tak nak tuan-tuan, kita ilmiah, jadi kita tak nak menyebut mana-mana parti-parti politik ataupun mana-mana pihak, tapi siapa yang makan cili dia lah terasa pedas tu temu dia. Jadi silakan Dr. Kamil. Sebagai penutup, ada dua contoh lah saya nak sebut. Makna benda ni dalam ilmu ni beza-beza pendapat ni biasa lah. Misalnya syurih. Kita kenal lah kalau belajar syurih. Syurih, Dia kata mana ada hukum tahan, penjara dan sebagainya. Tapi pendapat dia sanggah oleh Imam Malik. Dan Imam Malik kata boleh penjara ke orang. Jadi mungkin Imam Malik juga berdasar kepada masalah tadi. Masalah maka kita penjara ke orang. Sebab Nabi pun tak ada penjara-penjara ni. Sebab penjara ni maknanya kesian lah ke dia. Baik dia buat kerja, cari makan. Tiba-tiba penjara. Makna benda tu kita kena kaji secara mendalam lah. Benda yang tak boleh. Tapi dibolehkan. Bila kita buat kajian. Ada satu lagi cerita menarik. Abu Musa Asy'ari. Dia pergi rumah Nabi. Rumah Sayyidina Umar. Dia panggil Umar. Umar tak jawab. Umar tak jawab. 3 kali dia balik. Bila dia balik, Umar pun ikut dia. Umar pun, kenapa balik ni? Tak betul ni. Dia katakan, Nabi kata, kalau orang panggil 3 kali, tak izin, jangan masuk lah rumah orang, aku balik dah. Dia bertanya, mana ada hadis, mana ada ayat Quran. Mana? Jadi dia bahas dengan ayat Quran. Jadi masalah ni, jadi masalahnya, kita selagi kita ada nas, kita ada sandaran. Dan usul fiqh ni terlalu bagus untuk kita belajar lah. Terutama orang belajar bidah syariah tu, kalau tak belajar usul fiqh ni, masih tak belajar matematik, orang belajar sains lah. Jadi kita kena kembalilah kepada ilmu-ilmu usul ni yang mempunyai kaedah-kaedah yang qat'i. Setengahnya qat'i dan setengahnya zanni. Jadi kita kena kembali kepada tradisi ilmu kita, baru tak sepik dada. Barulah kita berlapis dada. Barulah kita terbuka dan sebagainya. Terima kasih Dr. Kamil. Saya doakan Dr. Kamil hilang batuk tu dulu tadi pasal selama panas. Kerana kepanasan petani saya sebenarnya boleh bawa lagi. Saya pun sebenarnya pakar juga untuk memanaskan suasana, tapi
saya takut saya ni celupa juga kan, Prof Datuk, tapi saya rasa dah cukup dah tu, Prof Datuk dah sampai dah tadi. Jadi Dr. Kamel pun dah bagi clue kepada kita sebagai ustaz-ustaz ni, kena adalah usul fiqh sikit, kena pandang sikitlah sebelum kita nak mengeluarkan apa-apa pandangan yang bersalahan dengan pandangan pemerintah ataupun pandangan mufti. Kita bersama mufti Prof Datuk, kita bersama, kita tak nak kita bukan nak apa khilaf dengan mufti, tapi kadang-kadang ada perkara-perkara asas yang penting sebenarnya di peringkat atas kena cakna dan juga kena agile, kena cepat untuk memberi kefahaman kepada rakyat Marhain ni supaya jangan kita terumbang-ambing. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Prof Datuk dan juga Dr. Kamel atas perkongsian pada petang ini. Jadi insya-Allah kita akan menyambung lagi bersiaran langsung dalam mungkin topik-topik yang Prof Datuk bawa tentang wanita dan sebagainya, dan juga tentang kuliah Jumaat yang seperti mana yang berlangsung setiap minggu. Juga kepada Dr. Basri, kita punya orang kuat kita di belakang yang mengemudi siaran online. Saya takut terlupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Basri dan juga Dr. Kamel. Saya sekali lagi memohon ribuan ampun dan maaf. Nampak macam over sangatlah saya hari ni. Saya tak tahulah pasal apa. Mungkin agaknya kepanasan tu sampai kat saya tu. Jadi saya lose control. Bahkan apa catatan pun dah tak pakai dah hari ni. Jadi sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih kepada semua yang komen. Maaf saya tak sempat. Dah habis ni, nanti stop lebih kurang 2-3 minit. Tengok balik daripada awal apakah perbincangan-perbincangan yang nak disampaikan oleh Prof Datuk dan Doktor. Tonton akan dapat apakah intipati yang betul. Takut-takut tersalah dengar, ulang 3 ataupun 5-6 kali. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai moderator pada hari ini sekali lagi ampun dan maaf. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.